Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat-sihat hendaknya. Okay? InsyaAllah. So, korang dah baca tajuk dan dah tengok thumbnail. Itulah dia tajuk ataupun isi untuk video aku pada kali ni. Cara-cara ataupun bahasa canggih dia, tutorial macam mana nak bawa motor berclutch. So, jangan buang masa lah. Jom. Okay, so sebelum aku nak teruskan dengan kita punya tutorial ni, ada beberapa perkara yang korang perlu tahu pasal motor yang ada clutch ni. Yang pertama, disebabkan motor ni ada clutch tangan, so that cara upshifting dan downshifting tu agak berbeza dengan motor-motor yang tak ada clutch tangan. Contohnya macam motor Chris tu, Yamaha Sport ni, dari segi shifting memang berbeza. Kebiasaannya untuk gear pertama, untuk mana-mana motor yang ada clutch tangan ni, kalau yang standard dari kilang punya, dia punya cara shifting untuk gear pertama, korang kena tekan ke bawah. Ini untuk gear yang pertama lah. Dan selepas tu untuk gear kedua, 3, 4 dan seterusnya, korang kena sungkit ke atas. Okay, sekarang gear pertama. Okay, gear kedua, gear ketiga, gear keempat dan gear kelima. Okay, clear untuk upshifting. Dan untuk downshifting pula, dia totally vice versa. Maknanya dia terbalik. Macam sekarang kita dalam gear kelima kan, kalau nak drop kepada gear 4, kita kena tekan. Tadi kita dah sungkit, sekarang kita kena tekan. Nampak? Okay, ni gear ketiga. Okay, sekarang gear kedua, gear pertama. Dan lagi satu, kalau kata nak freekan gear ataupun nak neutralkan gear, cara dia macam ni. Daripada gear pertama ni, korang kena sungkit sikit je. Nampak? Sampai naik kali hijau ni lah, ataupun end dekat sini, bergantung pada jenis motor lah. Tapi dengan syarat, sungkitan itu haruslah dilakukan secara halus dan juga pelan-pelan lah. Korang kena sungkit sikit je daripada gear satu tu. Kalau kata korang sungkit kuat, dia akan masuk terus ke gear kedua. Contoh macam ni. Kan dia masuk gear 2 kan. Tapi kalau korang sungkit sikit je, dia akan free gear macam tu. Dia akan neutral lah. Selain daripada tu, korang boleh juga freekan gear untuk motor-motor yang berclutch ni pada gear yang kedua. Contoh, okay, sekarang kita berada dalam gear kedua. Cara dia, kena slow-slow tekan sikit je. Kan dia free tu. Kalau korang tekan kuat macam ni, dia akan terus pergi gear 1. Dia tak free. So korang kena tekan perlahan-lahan, sopan santun dan juga berbudi bahasa. Gitu. So basically apa yang aku tunjuk tadi, cara-cara untuk downshifting dan juga upshifting untuk motor-motor yang berclutch tangan lah. Dan yang seterusnya aku nak tunjuk dekat korang benda-benda yang penting yang korang kena tahu sebelum kita boleh start dengan kita punya next tutorial. Okay, yang pertama ni, ini dipanggil throttle. Dekat sini akan berlaku perkara-perkara seperti ulas memulas, perah memerah dan sebagainya. Dekat sini lah kita akan kontrol kita punya perahan minyak tu kan, nak perah habis ke, nak perah sikit ke, bergantung pada keadaan dan juga situasi jalan lah. Yang kedua, clutch lever. Clutch lever ni biasanya kita akan guna setiap kali kita nak shifting, tak kisah downshifting ataupun upshifting. So benda ni memang penting lah, korang kena tahu lah. Dan yang ketiga, yang ni yang aku duk sungkit, duk tekan, duk sungkit, duk tekan tadi ni, ini nama dia gear shifter. Perkara-perkara seperti upshifting dan juga downshifting akan berlaku dekat sini lah, macam aku tunjuk tadi lah kan. So clear Aku anggap korang dah clear basic fundamental untuk motor-motor yang berclutch tangan ni lah. Dan satu lagi, korang kena ingat bahawasanya segala apa yang aku tunjuk apa semua tu, ianya boleh apply pada mana-mana jenis motor yang berclutch tangan. Tak kisahlah model apa sekalipun, naked bike ke, super sport ke, sport bike ke, konsep dia sama. So tak payahlah nak request pula, bang kalau nak bawa motor ni tolong buat tutorial dia pula bang. Tak boleh lah macam tu, sebab konsep dia sama je. Dan untuk video praktikalnya kejap lagi, aku akan tunjuk 3 cara lah, ataupun 3 style cara nak bawa motor yang ada clutch tangan ni. Dia ada beginner style, dia ada acah pro punya style, dan juga dia ada style kalau clutch tangan putus. Macam mana nak bawa motor kalau clutch tangan tu terputus. So jangan buang masa, cakap banyak pun tak guna, tembak pun tak kena. Kita sambung dekat video on board sana. Okay? Okay, so aku dah siapkan dia punya setup untuk kita punya practical. Tiba tadi teori sikit kan, sikit lah. Sekarang kita buat sedikit practical. Aku akan mulakan dengan style beginner dulu. So first of all, enjin kena kasih hidup lah bosku. Okay, ni untuk style beginner pada mereka-mereka yang baru je nak berjinak-jinak, yang tak pernah ada pengalaman bawa motor clutch tangan sebelum ni kan. Ini sesuai lah untuk diorang. Kalau dah pro, tak payahlah nak menganjing-menganjing ke apa. So sekarang ni motor ni dalam kedudukan neutral. So langkah yang pertama untuk membolehkan encik motor ini bergerak, masukkan gear 1. Cara dia, tarik lever clutch, tarik sampai habis, masuk gear 1. And then dua benda ni lah, clutch lever, throttle minyak. Clutch lever kau lepaskan sikit-sikit, and then throttle kau perah sikit-sikit. Jangan kau lepas habis. Kalau kau lepas habis clutch lever ni, dia jadi macam ni. Dia jadi macam tu. Faham? Faham. Aku tanya, aku yang jawab. Okay, sekali lagi, clutch lever, throttle minyak. Okay, lepaskan clutch lever perlahan-lahan dan throttle minyak perah perlahan-lahan sampai motor tu rasa macam bergerak.
Nampak? Dia dah bergerak. Bila motor tu dah bergerak, lepaslah clutch lever tu kasi habis. Nampak? Simple je kan nak bagi jalan. Okey, lepas tu nak buat apa? Masuk gear 2 lah. Masuk gear 2, step dia lebih kurang dengan step yang pertama tadi lah. Sekejap, kasi lepas bukit dia dulu. Untuk masuk gear 2, tutup throttle maksudnya tak perah lah. And then tarik clutch lever, sungkit untuk gear yang kedua. Lepas tu, lepaslah clutch lever tu dan terus perah minyak. Macam first gear tadi kau kena lepas pelan-pelan kan. Tapi since motor dah dalam keadaan bergerak, tak ada masalah kalau kau nak lepaskan terus Macam tu juga konsep dia untuk gear yang ketiga. Tutup throttle, tarik clutch, masuk gear 3, lepas clutch dan buka balik throttle. Simple je kan? Alah, lampu merah lah pula. Aku tengah mengajar ni bang. Alah, kau sabar jap. Okey, sekarang kita dalam gear 3, sambung daripada sana balik. So untuk gear keempat, gear kelima dan gear seterusnya, step dia sama. Kau akan guna step yang sama, bergilir sampai Abang Jamil mampus. Untuk masuk gear 4, tutup throttle, tarik clutch, sungkit gear 4, lepas clutch, buka throttle. Nampak sifir dia? Simple kan? Gear 5 pun macam tu juga. Tutup throttle, tarik clutch, sungkit untuk masuk gear 5, lepas clutch, buka throttle. Simple. Nampak Throttle ni korang kena kontrol ikut keperluan dan juga keadaan jalan. Buka ikut keperluan lah. Kalau mendaki macam ni buka lah lebih sikit. Janganlah buka sikit je throttle tu. Faham tak? Aku rasa macam simple je kan? So basically apa yang aku tunjuk tadi adalah untuk menggerakkan motor. Maksudnya dia involve upshifting sahaja. Dan sekarang ni pula aku nak tunjuk macam mana gaya dia untuk berhentikan motor. So sekarang aku berada dalam gear 5, gear yang paling tinggi lah untuk motor ni. Dan let's say aku nak berhenti kat depan tu. So timing macam nak sampai tempat aku nak berhenti tu, tarik brake, tarik clutch, and then turunkan gear ataupun downshift sampai free ataupun sampai gear 1 terpulang pada korang punya depan sikit lah. Orang kat sini terpulang, ada korang punya preference lah. Kalau nak turun sampai gear 1 baru berhenti pun boleh. Nak terus turunkan gear sampai neutral pun boleh. Maksudnya on the way nak berhenti tu korang dah downshifting dah. Tak perlu tunggu sampai motor betul-betul berhenti baru downshifting. Simple kan? Okay, so aku anggap untuk beginner style dah selesai. So sekarang kita start dengan style yang kedua lah, Acah Pro punya style. Harus diingat untuk master Acah Pro style ni, korang kena master dulu style beginner punya style lah. Lepas tu korang akan automatically develop kepada yang Acah Pro style ni. Okay, first of all, konsep untuk masuk gear pertama adalah sama. Tarik clutch, tekan gear, and then main throttle dan juga clutch untuk biarkan motor ni bergerak. Okay, itu konsep dia sama apa-apa style pun. Tapi apa yang membuatkan Acah Pro punya style ni berbeza, bila nak masuk second gear dan seterusnya. Faham tak? Sebab apa? Sebab bila nak masuk gear kedua dan seterusnya tu nanti, aku akan tarik clutch, lepas throttle dan masuk gear dalam masa yang sama ataupun serentak. Dan lepas aku shifting pada next gear tu, aku akan lepas clutch lever dan buka throttle secara serentak juga. Beza dia cuma during upshifting tu korang akan nampak pergerakan ataupun movement aku melakukan upshifting tu lebih cepat dan laju daripada yang beginner punya style tadi lah. Itu je beza dia sebenarnya. Okay, so jom kita mulakan. Tarik clutch, masukkan gear pertama, and then macam tadi jugalah, balancekan throttle dan juga clutch lever sampai motor bergerak. Itu untuk gear pertama. Korang tengok betul-betul perhatikan perbezaan untuk gear yang kedua ni. Nampak tak beza dia? Ke tak nampak sangat? Untuk gear ketiga, nampak? Dia laju sikit lah, dia cepat sikit. Rather than kau nak tarik clutch, masuk gear, lepas clutch baru open throttle, semuanya berlaku secara serentak. Nampak? Benda ni bukanlah benda yang high skill sangat pun. Ianya cuma memerlukan korang untuk lebih membiasakan. Macam mana ayat aku? Ianya memerlukan lebih praktis lah daripada korang. So that benda tu bila kau dah jadi biasa, kau akan develop sendiri. Kau akan rasa macam kau dah boleh upshifting dengan begitu cepat, mudah dan berkesan sekali. Okay, aku akan tunjuk sekali lagi daripada first gear sampailah gear yang kelima. So korang boleh observe dengan lebih berkesan. Okay, kita freekan gear. Alright. Okay, first of all, konsep dia sama dengan beginner ke tak beginner ke. MotoGP punya konsep pun masuk gear pertama macam ni juga. Okay, motor dah macam bergerak, masuk second gear. Tengok, nampak tak? Sekali lagi. So macam aku cakap lah, benda ni memang nampak tak banyak beza dengan first style tadi. Cuma yang Acah Pro punya style ni, bila kau shifting tu, kau sendiri akan rasa pergerakan motor kau tu smooth je. Tak ada nak jerking-jerking sangat. Aku harap korang clear. Kalau kata tak faham, boleh ulang-ulang balik part yang untuk Acah Pro punya style ni. Itu untuk upshifting lah. So sekarang ni aku akan tunjuk macam mana seorang Acah Pro berhentikan motor atau slowing down the motor. Kita recap balik. Untuk yang beginner style, kalau nak berhenti tu, korang akan tarik clutch and then drop terus gear semua sampai gear 1 ataupun gear neutral kan. Konsep dia sama. Dalam keadaan motor bergerak, kau akan downshift kau punya gear, tapi dia akan gunakan satu teknik yang dipanggil rev matching. Untuk konsep rev matching ni, maksud dia kau kena tarik clutch, blip throttle dan downshifting. Ketiga-tiga benda ni kau lakukan dalam keadaan serentak. Throttle blip ni macam mana? Macam ni.
Itu throttle blip. Ni bukan dia bukan macam tu. Itu rev bomb. Untuk throttle blip sikit je, nak bagi RPM dia tu naik sikit. So macam mana nak buat rev mesh ni, korang tengok betul-betul Katakanlah aku nak berhenti depan ni kan, aku nak drop gear. Nampak? Dah berhenti. So apa function rev mesh ni sebenarnya? Macam poyo-poyo dekat traffic light nak pom-pom-pom, mentang-mentang pakai exhaust bising kan. Tak, sebenarnya ada function. Rev mesh ni function dia untuk membuatkan kau punya engine braking tu dia lebih smooth. Tahu tak engine braking? Pada yang tak tahu engine braking ni, dia setiap kali kita drop gear, kau drop gear, dia jadi macam tu. Kau rasa macam motor tu jerking dan juga engine tu dia macam mengerang sikit. Ni tak dengar sangat lah sebab dia bukan dalam keadaan high speed. So function rev mesh ni sebenarnya untuk membuatkan kau punya engine braking tu dia jadi lebih smooth. Smooth tak adalah macam jerking sangat. Lepas tu tayar belakang pun taklah lock sangat. So that kena faham lah, teknik rev mesh ni bukanlah untuk show off kau punya bunyi exhaust mata-mata. Dia ada kebaikan dia, ada function dia sebenarnya. Dia teknik rev mesh ni boleh juga kalau kau nak gunakan bukan setakat untuk berhenti. Macam kau nak masuk corner kan, tak kisah high speed corner ke low speed corner ke. Macam corner ni lah contoh, aku nak nampak, nak slow down, kan dia smooth je tu. So masuklah corner. Itu kita panggil rev match. Bagi aku settlekan baju aku kat Dobi dulu jap. Rasanya dah mak kau kereta kau nak jalan meletup ni. Sekarang style yang ketiga ataupun style yang terakhir, iaitu style kabel clutch putus. Okay, so style kabel clutch putus ni ataupun boleh dikenali juga sebagai clutchless shifting, aku akan tunjukkan secara basicnya macam mana kalau korang nak bawa motor yang ada clutch tangan tanpa menggunakan clutch. Nak upshifting, nak downshifting, nak gerakkan motor ni macam mana apa semua kan. So harus diingat bahawasanya teknik ni kena master dulu dua style yang aku tunjuk sebelum ni tadi. Barulah korang boleh macam berjinak-jinak dengan clutchless shifting ni ataupun style kabel clutch putus. First of all, sekarang aku berada dalam gear neutral ataupun free gear. Macam mana aku nak gerakkan tanpa tarik clutch untuk masuk gear yang pertama? Kena pastikan motor ni bergerak. Anggap je macam motor aku ni tak ada clutch, clutch dia putus katakanlah Lepas tu main throttle sikit, and then tutup throttle, masuk gear satu terus. Nampak? Sekali lagi lah aku tunjuk. Tak kisahlah korang nak tolak ke nak apa ke, yang penting macam tu. Untuk first gear confirm akan jerk punya, akan tersengguk-sengguk macam gitu. And then gear 2, konsep dia korang kena ingat lah. Korang kena tutup throttle maknanya release lah throttle tu, and then up shifting dalam masa yang sama. Sekali lagi aku tunjuk. Untuk gear 3, nampak? Faham tak? Kalau tak faham sekali lagi aku tunjuk ni. Gear 3, tengok. Nampak? Gear 4, nampak tak? Gear 5 pula. Kecil. So itu basically untuk upshifting lah. Macam mana pula kalau nak downshifting ataupun nak berhentikan motor? Teknik yang sama macam aku tunjuk yang second punya style tadi, yang Acah Pro punya style tu kan. Teknik dia sama. Korang kena guna rev match. Maksud dia kalau korang dah biasa guna teknik rev match untuk downshifting tu, korang dah boleh lah downshift tanpa pakai clutch. GoPro masih melekat di situ, risau pula aku. Sekarang aku nak downshift, aku kena tarik brake and then blip dan juga downshift dalam masa yang sama. Dengar dan nampak tak? Daripada tadi gear 5 kan, turun gear 3. Kalau nak turun terus, nak berhenti terus, sama je. Buat rev match. Sampai kau jumpa balik gear N ni. So berhentilah. Itu adalah secara basicnya macam mana untuk buat clutchless shifting. Harus diingat bahawasanya teknik ini kalau korang tak biasa, ia akan menjahanamkan gearbox. Terus terang cakap, kalau tak biasa dan kalau ianya dilakukan secara tidak betul. Kalau caranya betul, kalau caranya tepat, padat, melekat, tak ada masalah. Kau punya gearbox tak ada isu pun. Yang menjadi masalah bila tekniknya tak betul. Benda ni kena praktis lah. Kalau tak praktis, kau takkan dapat dia punya timing yang betul-betul. Dia nak tahu timing tu betul atau tidak masa kau shifting tu, dia smooth je. So tujuan aku tunjuk benda lah ni, nak bagi tahu yang andai kata kalau satu hari nanti ada antara korang yang tiba-tiba kabel clutch putus kan, nak bawa pergi kedai motor, macam mana nak jalan? Motor tak boleh tarik clutch, motor boleh jalan je padahal walaupun clutch dia putus. Kurang-kurangnya apa yang aku share ni korang boleh pakai lah in future andai kata jadi macam gitu, benda-benda macam gitu kan.
Harapnya bermanfaat lah. So itulah serba sedikit tutorial secara ringkas cara-cara mudah untuk mengendalikan ataupun menunggang motor yang ada clutch tangan. So aku harap apa yang aku share tu ada manfaat untuk korang, dan kalau ada kekurangan ke apa ke, korang tegur je lah dekat komen tu So ok lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.